Dari negeri di bawah bayu, ada bingkisan khas sempena Hari Bomba Sedunia yang kebetulan disambut hari ini. Laporannya terus ke Kota Kinabalu bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan. Ya, benar sahih. Beberapa tahun lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah telah mewujudkan unit anjing pengesan K9 bagi membantu tugasan Jabatan Mengesan, Menyelamat dan Penyiasatan kes. Unit tersebut memiliki 5 ekor anjing pengesan K9 JBPM, spesies English Springer dan Labrador. Sempena sambutan Hari Bomba Sedunia hari ini, kru berita RTM sempat meninjau dan bertemu dengan pelatih unit anjing pengesanan K9 di Tuaran selain berkesempatan menyaksikan demo kelincahan anjing pintar berkenaan. Ini adalah Lexi, Bill, Pepper, Peter dan Fleur merupakan tonggak unit K9 JBPM Sabah yang dibeli dari United Kingdom. Kemampuan anjing ini dalam membantu pihak JBPM Sabah sememangnya semakin terserlah. Justru menurut Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Farhan Sufian memberitahu, JBPM Sabah bakal mewujudkan satu lagi cabang perkhidmatan bagi unit anjing pengesanan K9 di negeri ini, iaitu tindakan mencari dan menyelamat di kawasan bandar. Secara keseluruhannya pengkhususan apa yang daripada unit K9 yang banyak membantu terutama untuk fire investigation. Anjing-anjing ini dilatih untuk mengesan. Dari itu kita dapat pendekkan lagi kita punya hipotesis untuk mencari punca kebakaran. Dan untuk wilderness dan juga caliber ni, yang mana anjing-anjing ini memang banyak membantulah, terutama dari segi pengesanan untuk mangsa yang hilang dan juga untuk mencari yang mangsa yang telah meninggal dunia. Bahkan dengan unit ini, tempoh operasi dapat disingkatkan kerana keupayaan dan peluang menemui mangsa hilang ataupun mengesan punca kebakaran menjadi lebih cepat. Sekiranya tidak ada tugasan menyelamat, anjing-anjing K9 ini mempunyai latihan yang padat setiap hari bersama-sama pelatihnya. Untuk melatih, memerlukan lebih banyak kesabaran. Mendapatkan kepercayaan, malah anjing-anjing K9 ini juga memerlukan kasih sayang selain penghargaan dan perhatian. Kebanyakan memang berjaya lah. Untuk operasi macam penyiasatan kita ada 42 kali dari mula hingga sekarang lah. Yang SAR ni kita ada lebih kurang 33 kali. Macam unit K9 ni satu unit khas yang telah dilatih. Kita akan membantu kepada pasukan bomba yang sedia ada. Maksudnya masa yang panjang kita boleh pendekkan dengan adanya anjing. Setakat ini dia tidak trauma apa-apa. Ikut pada handler itulah. Kalau kita tengok dia punya anjing tu kan, dia punya psikologi anjing tu kan. Kalau perjalanan yang jauh, kalau dia macam penat ke apakah, kita kena rest dia, kita kena main-main dengan dia lah. Macam bonding sama dia balik untuk melakukan kerja tu lah. Supaya dia kerja pun lancar lah. Selamat menyambut Hari Bomba Sedunia. Serina Olivia Chong, RTM. Sejak fasa peralihan ke endemik dilaksanakan bermula 1 April lalu, pelbagai aktiviti ekonomi kian aktif semula, apatah lagi ketika Ramadan dan Syawal. Bagi si tukang jahit, kelonggaran prosedur operasi standard SOP berita baik kerana persiapan masyarakat untuk bersama keluarga, sanak saudara dan rakan taulan menjadi rezeki buat mereka. Magdalena Depol ada laporannya. Mengundang rezeki selaku tukang jahit baju raya, semakin ramai membuat tempahan menjahit baju raya tahun ini. Ia sedikit sebanyak mengubat kedukaan mereka yang terpalit dengan pandemik COVID-19. Memandangkan selepas PKP dalam masa 2 tahun ni, selepas ni kira okeylah tempahan ada bagus sikit, tempahan lebih kurang dalam 30 lebih begitu. Kebanyakan daripada pelanggan yang sudah sedia ada lah. Perasaan pun ada senang hati sebab kita sudah dapat menjana balik income, sudah macam bolehlah kita untuk buat kerja kita balik. Sebab sebelum ni memang kuranglah tempahan kan. Jadi sekarang ni sudah ramai yang call, orang minta tempahan. Perkongsian lanjut daripada si tukang jahit, sepanjang 2 tahun lepas, tempahan sangat kurang meskipun ketika perayaan. Bagaimanapun, kini mereka mampu tersenyum kerana pendapatan semakin rancak sehingga ribuan ringgit. Tempahan tu sekarang lagi banyak jugalah. Banyak tempahan buat baju. Sebab sebelum ni kita pun dalam
pandemik kan tiada buat apa-apa, tidak dapat menjana pendapatan. Jadi sekarang kami menjahit di rumah pun ada juga untuk menambah pendapatan kami lah. Sebelum ni yang musim pandemik memang tempahan tu memang kurang lah, tapi selepas kerajaan bagi kelonggaran, tempahan sekarang ni pun memang boleh dikatakan tidak boleh kejar sudah. Sambutan Aidilfitri kali ini juga dilihat indah kerana turut memperlihat keakraban keluarga Malaysia, menyokong satu sama lain agar semua dapat menikmati peluang menjana semula ekonomi. Dalam kesukaran, pasti ada hikmahnya. Magdalena Depol, RTM. Saudara, tugas sebagai penghantar makanan atau rider sememangnya mencabar dan memerlukan ketahanan mental maupun fizikal. Apatah lagi dalam bulan Ramadan dan Syawal. Ikuti laporan yang telah disediakan wartawan Rosa Eligius. Selain faktor cuaca tidak menentu, pesanan makanan pada masa berbuka menjadi antara cabaran yang dihadapi perkhidmatan penghantar makanan di bulan Ramadan. Memasuki fasa peralihan endemik, khidmat penghantaran makanan kian menjadi pilihan utama sekaligus memacu permintaan yang semakin tinggi. Kadang-kadang kami busy lah juga, mau atur orang punya kan, mau sungkai apa. Dia busy pada sebelah petang sebelum berbuka. Dia kadang-kadang ada orang emosi lah, tapi kami sebelum kami berdepan dengan tu customer, kami minta maaf dulu, kami beritahu apa yang kami alami. Kadang-kadang tu restoran ada ambil masa sikit, kadang jalan jam. Sekarang ni pun memang kami kerja pun lebih masa. Lagipun banyak juga rider yang off sebab ada yang buka puasa kan, ada yang balik kampung sudah. Begitu kita tolong-tolong juga rider lah. Oh, saya harap-harap customer macam customer rakyat semua yang biasa order-order makanan kan bertimbang rasa lah. Kalau time dekat-dekat berbuka tu kan memang akan ramai order, termasuk dari Panda, Grab, mana lagi orang yang day-in. Jadi terkadang memang ada susah sikit lah. Terima kasih sebab bertolak ansur. Saya minta maaf juga kadang-kadang ada kami terlewat, terlambat buat sebab banyak order kan. Bagi siakan orang rider ni berpanas, berhujan, kena angin lagi. Bukan senang itu kerja ambil tu makanan. Dorang kasih mudah kerja orang yang tidak mau keluar bah. Bila sudah berbuka, rider dia sana sini jalan. Kita hargailah pengorbanan mereka tu kan. Ya, sebab dorang kira bergadai nyawa untuk menghantar makanan demi gaji yang sedikit. Bulan Ramadan bukan sekadar bagi umat Islam menunaikan ibadah puasa, namun merupakan sebuah platform untuk terus meningkatkan semangat keluarga Malaysia melalui nilai toleransi dan meraihkan perbezaan yang dimiliki. Rosa Eligius, Berita RTM. Kerajaan sedang mengambil langkah proaktif dalam mempercepat pengagihan program Perumahan Rakyat PPR Batu Putih Sandakan. Usaha tersebut memperlihatkan keprihatinan kerajaan demi memenuhi keperluan rakyat memiliki rumah mampu milik. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, setakat ini penangguhan agihan PPR Batu Putih Sandakan disebabkan sebagai fasiliti pesakit COVID-19 di daerah ini. Kita akan berbincang dengan Majlis Perumahan Sandakan untuk pastikan dapat dikosongkan dan kita akan minta Majlis Perumahan Sandakan untuk mengatur pengagihan untuk masyarakat di Dun Sungai Cipuga dan di barat ini yang tidak ada rumah. PPR Batu Putih yang terletak di Batu Tujuh Sandakan ini mula dibina pada tahun 2018, mempunyai 900 unit siap sepenuhnya tahun 2020. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah payu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Jovi.